Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1084. Antara paparan utama. Menteri Kewangan sahkan Najib bohong. Muafakat Nasional umpama zombie. Takkan lebay menipu. Menteri tiada bila rakyat susah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita rentas hakikat hutang One Malaysia Development Berhad, 1MDB, bukan dongeng politik bekas pengerusi Lembaga Penasihat Firma tersebut, Datuk Seri Najib Razak. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata dakwaan hutang 1MDB belum lagi dibayar oleh kerajaan adalah tidak berasas. Menurut beliau, hutang prinsipal 1MDB adalah sebanyak 32.3 bilion ringgit, sementara 6.5 bilion ringgit lagi adalah bayaran faedahnya. Jadi dakwaan bahawa belum lagi kita bayar prinsipal hutang 1MDB ini adalah tidak berasas, ya. Memandangkan prinsipal hutang-hutang tersebut hanya akan matang lambat lagi. Contohnya prinsipal bond terbitan 1MDB Energy Limited 11 Mei 2022, that's 7.35 bilion ringgit. Bond terbitan 1MDB Energy Langat 2022 7.35 bilion ringgit. Bond terbitan 1MDB Global Investment sebanyak 12.6 bilion ringgit. Sukuk IMTN terbitan 1MDB 5 bilion ringgit. Jadi 32.3 bilion ringgit ini dia punya tarikh matang antara tahun 2022 hinggalah tahun 2039. Jadi belum lagi lah dibayar. Ini prinsipal, ya. Tapi kita sudah mula membayar faedahnya lah. Katanya menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng pada sesi pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat semalam. Guan Eng meminta penjelasan Kementerian Kewangan sama ada benar dakwaan Najib bahawa kerajaan masih belum membayar sebarang hutang prinsipal 1MDB. Tengku Zafrul menjelaskan prinsipal hutang 1MDB merangkumi bond terbitan 1MDB Energy Limited bernilai 7.35 bilion ringgit. Bond terbitan 1MDB Energy Langat Limited bernilai 7.35 bilion ringgit. Bond terbitan 1MDB Global Investment Limited sebanyak 12.6 bilion ringgit dan sukuk 1MDB IMTN Islamic Medium Term Note bernilai 5 bilion ringgit. Dalam bahasa mudah, Najib berbohong di Dewan Rakyat. Susulan kenyataan Tengku Zafrul itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan mengemukakan usul meminta supaya Najib dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana didakwa cuba mengelirukan Dewan. Usul berkenaan dikemukakan oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Damansara, Tony Phua, kepada Pejabat Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun dibuat berkait kenyataan Najib dalam sesi perbahasannya di Dewan Rakyat semalam. Saya ingin merujuk Ahli Parlimen Pekan kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen seperti yang diperuntuk dalam Perkara 36/12 Peraturan Mesyuarat Majlis Dewan Rakyat. Perkara ini sudah disampaikan ke Pejabat Speaker dalam bentuk surat. Beliau dalam ucapannya semalam sudah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan dan boleh disifatkan sebagai menghina majlis, katanya. Menurut Tony Phua, secara spesifiknya bekas Perdana Menteri itu mengelirukan dalam beberapa perkara yang dibangkitkan. Pertama, kenyataan Najib bahawa tiada satu sen prinsipal hutang 1MDB pernah dibayar oleh kerajaan. Ini adalah palsu kerana kerajaan sudah membayar sebanyak 8.8 bilion ringgit prinsipal dan faedah semasa beliau menjadi Menteri Kewangan. Kedua, kenyataan beliau bahawa terdapat penjimatan sebanyak 50 bilion ringgit apabila penyelesaian perjanjian berat sebelah pengeluar tenaga bebas IPP peninggalan zaman Perdana Menteri keempat diselesaikan dengan bantuan 1MDB mengambil alih IPP. Ini adalah palsu, kata Tony Phua, kerana 1MDB rugi ketika mengambil alih IPP, bukan untung. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnon yang mempengerusikan mesyuarat itu memaklumkan bahawa yang di-Pertua Dewan Rakyat akan meneliti usul itu sebelum sebarang keputusan dibuat. Perkara 36/12 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dalam peraturan-peraturan berbahas memperuntukkan mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan itu. Kenyataan Najib itu sebelum ini dibidas
PAS oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Shah Alam serta Jelutong Khalid Abdul Samad dan RSN Raya. Walaupun Menteri Kewangan sudah mengesahkan Najib berbohong, tidak kedengaran suara-suara lantang pemimpin Perikatan Nasional di Pilihan Raya Negeri Johor yang menentang kluster mahkamah. Demikian terjadi apabila kes penyelewengan oleh pemimpin UMNO sekadar jadi modal kempen politik Perikatan Nasional dan tidak nampak seperti benar-benar menentang penyelewengan kluster mahkamah. Hanya Pakatan Harapan dan sekutunya yang dilihat bersungguh-sungguh menentang perbuatan rasuah dan salah guna kuasa yang menjelitkan ini sehingga pelabur asing takut berniaga di sini. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuamah menafikan bahawa gagasan kerjasama penyatuan ummah antara parti itu dan UMNO yang dinamakan Muafakat Nasional telah mati. Beliau dilaporkan beberapa media sebagai berkata Muafakat Nasional masih belum mempunyai kubur dan batu nisan selain tiada siapa mengisytiharkannya ditamatkan. Katanya walaupun Muafakat Nasional secara prinsipnya tidak dilihat seperti hidup, tetapi ia masih lagi belum mati. Mereka masih bersama di dalam kabinet. Kita melihat secara global, secara menyeluruh, isu yang berlaku sama di Johor ke di negara kita. Saya Datuk Saifuddin ni duduk dalam kabinet bersama, besok mesyuarat sekali dengan UMNO pun sekali, dengan Bersatu, dengan PAS, kita duduk mesyuarat. Saya beritahu Perdana Menteri, saya kata kita ni keluar pada Johor, okey, masuk Johor je kita berlawan. Masuk Johor kita lawanlah, tapi kita menghormati hak masing-masing, parti masing-masing. Yeah. Sementara itu, Pengerusi UMNO Perak, Datuk Seri Saarani Muhammad menganggap Muafakat Nasional yang digagaskan oleh UMNO dan PAS kini sudah tiada. Beliau yang merupakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO menegaskan perkara itu tidak perlu diselindung lagi. Saya kena ingatkan sekali lagi kepada semua orang, tajuk penyatuan ini kena diingat. Penyatuan bermakna saling sokong-menyokong, saling kukuh-mengukuh dan saling memperkuatkan antara satu sama lain. Itu penyatuan. Tapi kalau penyatuan nak ambil kerusi orang itu, nak ambil kerusi orang ini, apa benda? Kita saling melemahkan antara satu sama lain. Kita saling menindas antara satu sama lain. Penyatuan itu maksudnya mesti ada toleransi, saling percaya mempercayai, mesti ada niat untuk saling kukuh-mengukuhkan. Baru penyatuan, ujarnya di petik media. Beliau berkata PAS mahu lebih kerusi untuk ditandingi pada pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Dalam pada itu, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar menemplak PAS kerana masih lagi mahu menerima dan bekerjasama dengan sebuah parti dikuasai oleh gerombolan kluster mahkamah. Mati pun tak, hidup pun tak. Saya anggap keadaan Muafakat Nasional iaitu antara UMNO dengan PAS macam zombie. Ini sangat bahaya dalam konteks pilihan raya negeri Johor. Mana-mana satu undi yang diberikan kepada dua parti ini di Johor, ia akan memberikan impak buruk kepada masa depan negara kita. Katanya di petik Sinar Harian pada Jumaat 4 Mac. Menurut Mahfuz yang juga bekas Naib Presiden PAS, kenyataan pemimpin PAS tentang kedudukan Muafakat Nasional tidak akan memberikan sebarang jaminan selepas pilihan raya negeri Johor. Ini kerana kedua-dua parti tersebut berlawan antara satu sama lain kerana PAS memilih untuk bersama bersatu di dalam Perikatan Nasional. Di sebalik itu, memilih PAS bukan satu alternatif kepada pengundi dan bangsa Johor, memandangkan parti itu masih terhegih-hegih untuk bersama UMNO. Walaupun pemimpinnya bercakap tentang hala tuju parti, tetapi hakikatnya tidak seperti yang keluar dari mulut mereka. PAS telah berkompromi perjuangannya dengan UMNO yang tidak pernah menyimpan agenda untuk merealisasikan kerajaan Melayu Islam. Ini dapat kita lihat menerusi tingkah laku pemimpin mereka yang membisu 1000 bahasa berhubung kes penyelewengan 1MDB yang melibatkan pemimpin UMNO. Sama ada perbicaraan itu berlaku di sini atau di luar negara, iaitu Amerika Syarikat, pimpinan PAS terus krik-krik. Sukar untuk kita tidak melihat bahawa tindakan PAS ini lebih didorong oleh bigotry dan kebencian melampau terhadap kumpulan yang tidak selaras fikrah politik dengan mereka dan bukan kerana menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya walaupun PAS mengkritik kluster mahkamah, parti itu tetap bersama dengan gerombolan yang bertuankan kluster mahkamah. Maka berjalanlah zombie bersama Muafakat Nasional ke sana ke sini menakutkan mereka yang sangat lemah. Kebebalan apakah ini? Naib Presiden Amanah yang juga bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menemplak sikap pihak yang tak habis-habis melontarkan tuduhan bahawa Pakatan Harapan menjual aset tabung haji. Berhentilah meratip Pakatan Harapan jual aset tabung haji. Pakatan Harapan jual ladang tabung haji. Pakatan Harapan jual aset orang Islam kerana apa yang dilakukan ialah penstrukturan semula untuk tujuan supaya tabung haji terus unggul dan berkembang dan pada waktu yang sama memenuhi pematuhan Akta Tabung Haji dan obligasi fidusiari yang bebas politik. Alhamdulillah, niat asal kami dibuktikan hari ini dengan kedudukan tabung haji yang lebih baik.
YB Marzuk masuk cuci kaki sahaja, tapi sayang dia keliru dan telah mengelirukan Dewan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuk Syari, yang menyifatkan tindakan meneliti semula penjualan yang dicadangkan dan sebahagian besar penjualan yang belum dimuktamadkan adalah tepat. Maka hari ini telah terbukti naratif yang dimainkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Jika tidak dijual ladang-ladang ini, ianya akan membuatkan syarikat tabung haji Plantations ini muflis adalah penipuan semata-mata, katanya dalam satu kenyataan. Carian Jom Channel mendapati tabung haji Plantations THP telah memulakan usaha untuk menjual aset kumpulannya berikutan persekitaran operasi yang mencabar akibat COVID-19. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia, THP berkata pelaburan dalam bumi Suria Ventures, Maju Warisan Mas, TH Pelita Meludam, TH Pelita Bladin, TH Pelita Simunjan, TH Pelita Gedong dan TH Pelita telah dikenal pasti sebagai aset pegangannya untuk dijual dan menjangkakan langkah pelupusan aset itu selesai dalam tempoh setahun. Pandemik dan penutupan pintu sempadan Malaysia sejak suku pertama menjadikan keadaan operasi mencabar. Sekatan ke atas pengambilan pekerja asing baharu terus menjejaskan pengeluaran peladangan pada suku semasa. Menurut tabung haji Plantations dalam kenyataan lapor bernama 26 November 2020. Penjualan 70% kepentingan equity dalam THP YT Plantation Sinar Berhad telah selesai pada suku ketiga 2020 dengan kerugian bersih sebanyak 7.94 juta ringgit. Bagaimanapun syarikat peladangan itu mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 15.77 juta ringgit pada suku ketiga berakhir 30 September 2020 daripada kerugian bersih sebanyak 31.61 juta ringgit dalam tempoh sama tahun 2019. Perolehan meningkat kepada 167.43 juta ringgit berbanding dengan 136.01 juta ringgit sebelum ini. Menurut kenyataan tabung haji Plantation itu, pendapatannya lebih baik pada suku tahun 2020, sebahagian besarnya berikutan purata harga jualan untuk produk sawit yang lebih tinggi dan perubahan nilai saksama. Aset biologi berjumlah 20.83 juta ringgit. Walaupun terdapat peningkatan di peringkat operasi, kemajuan pelan pemulihan strategik kumpulan yang termasuk rasionalisasi aset terus menjadi kunci kepada kemampanan jangka panjang TH Plantations, katanya. Sekejap, pada tarikh 26 November 2020, Kerajaan Pakatan Harapan sudah tidak berkuasa lagi. Mujahid bukan lagi Menteri Hal Ehwal Agama. Tetapi kenapa TH Plantations masih menjual aset-asetnya? Ini menjadikan tindakan TH Plantations bercanggah dengan kenyataan Marzuk yang berkata sebaliknya. Sementara itu, Pemuda Perikatan Nasional mendakwa bahawa dalam zaman Perikatan Nasional juga, inisiatif-inisiatif baru tabung haji seperti T-Hijari BIS diperkenalkan bagi menambah baik perkhidmatan talian dan proses kerja automasi supaya perkhidmatan tabung haji menjadi lebih cekap. Ini jelas satu pembohongan. Menurut laman rasmi T-Hijari yang boleh dibaca oleh semua pelayar internet, T-Hijari adalah sebuah rangkaian perkhidmatan digital tabung haji yang mula beroperasi pada Rabu 5 Februari 2020. Ia merupakan platform dalam talian bagi perkhidmatan yang disediakan oleh tabung haji seperti semakan akaun, mencetak penyata akaun, pindahan wang, perkhidmatan haji dan kelab taha secara dalam talian kepada pelanggan tabung haji. Tarikh 5 Februari 2020 masih di zaman pentadbiran Pakatan Harapan. Mujahid masih lagi Menteri Agama. Pastinya pembinaan aplikasi T-Hijari itu dibina lama sebelum hari pelancarannya. Dalam masa yang sama, pengurusan TH Plantations tidak mungkin boleh buat ikut suka dia kerana pengoperasiannya tertakluk kepada perundangan Suruhanjaya Security dan tersenarai di Bursa Saham. TH Plantations tertakluk kepada semua obligasi fidusiari yang bebas politik, ujar Mujahid. Justru nyatakan dengan jelas TH Plantations ada buat jualan aset atau tidak. Jika tidak, bagaimana TH Plantation melunaskan hutang-hutangnya? Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata Perdana Menteri under siege sehingga kini tidak dapat bertindak terhadap menteri yang gagal menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan di atas bahunya. Menurut Muhammad, kerajaan dibentuk bukan berdasarkan majoriti parti yang menang dalam pilihan raya. Sebaliknya, kerajaan terdiri daripada ahli parlimen yang menyokongnya. Jika seorang menteri yang gagal menarik diri, maka tumbanglah kerajaan. Akibatnya, dalam 3 tahun, negara ini sudah ada 3 Perdana Menteri. Politik negara tidak stabil dan pelabur lari. Itulah ketakutan Perdana Menteri Keluarga 69, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Natijahnya, semasa banjir besar melanda Selangor selama 3 hari, negara seolah-olah tiada kerajaan. Dalam keadaan rakyat kesusahan dan mati kerana bencana banjir, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man masih meneruskan ibadah umrah beliau. Ajaran agama apa ini? Soal Muhammad. Sedangkan kata Muhammad, ibadat haji wajib ditangguh jika ada halangan. Umrah hanyalah sunat. Kalau saya Perdana Menteri, saya pecat Tuan Ibrahim Tuan Man.
Sana kamu meninggalkan negara waktu rakyat sedang mati, sedang susah, rugi berbilion ringgit. Bilion. Kata ahli Parlimen Kota Raja itu semasa ceramah Mega Pakatan Harapan Pilihan Raya Negeri Johor di Kota Iskandar pada 1 Mac lalu. Muhammad juga menyelar sikap PAS terhadap gerombolan yang dilabel sebagai kluster mahkamah. Katanya sekarang PAS nampak kluster mahkamah UMNO, sedangkan ketika Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, bukan mereka tidak tahu bekas Perdana Menteri itu merupakan sebahagian daripada ahli kluster mahkamah parti tersebut. Untuk rekod, pemimpin tertinggi PAS telah melawat Najib setelah bekas Perdana Menteri itu didapati bersalah berhubung penyelewengan dana instansi internasional sebanyak 42 juta ringgit dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit. Mereka terdiri daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Timbalan Presiden Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Amal Razali yang ketika itu Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS. Bagaimana penyokong kerajaan Tembok Atap mempertahankan pemimpin mereka? Kononnya ini hanyalah propaganda Pakatan Harapan. Adakah langkah Sheraton yang menyaksikan mandat rakyat diperlekeh sehingga majoriti menjadi pembangkang dan minoriti memerintah hakikat atau hanya propaganda Pakatan Harapan? Adakah 3.5 juta rakyat Malaysia dijangkiti COVID-19 dan 32,924 kematian kerana wabak itu satu propaganda Pakatan Harapan? Ingat lagi tak apa kata dalam langkah Sheraton, Ketua Penerangan Perikatan Nasional dalam ceramah kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. They fail as government, dia tidak mampu untuk membela rakyat. Kalau kita menghadapi COVID-19 dalam Pakatan Harapan, lebih banyak orang Malaysia mati bukan kerana COVID tetapi kerana Pakatan Harapan. Katanya yang mendapat ghanimah sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, setelah mengkhianati partinya keadilan. Sekarang kerajaan mana yang gagal? Kalau tak gagal, kenapa kerajaan yang diketuai Pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin dijatuhkan? Kalau tidak gagal, kenapa pelabur seperti Yande, Google dan lain-lain lari ke negara jiran yang juga dilanda COVID-19? Berkata jujurlah walaupun pahit, ingat rakyat sentiasa mermahati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.